Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala, bersyukur dapat lagi kita bersama-sama pada petang ini. Dan alhamdulillah hari ini kita terus dalam lagi tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana dalam tempoh ini kita masih lagi diminta supaya stay at home. Duduk di rumah. Senang saja kerja kita duduk di rumah. Pemerintah tak suruh kita kerja, tak suruh pikul itu, buat kerja itu, duduk kat rumah je. Yang menjadi masalahnya kita ni susah nak duduk kat rumah. Lebih suka duduk di luar rumah. Jadi dalam masa ni sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Kalau kita faham makna sabar itu indah. Sebagaimana kita bersabar dulu belajar, periksa, bekerja, akhirnya kita dapat gaji dan sebagainya. Dengan kesabaran itu, maka kita dapat sesuatu yang sangat indah. Baca dalam surah Yusuf tentang keindahan sabar itu. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada golongan frontline ni yang bertungkus lumus, menggadai nyawa sendiri, menghabiskan masa, tenaga, pemikirannya untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan kita. Terutama sekali para doktor, MO, HO, MA, orang yang berada di barisan hadapan menyambut cabaran COVID-19 ini. Mereka lah yang pertama. Dan tak juga kita lupa misi nurse, lelaki dan perempuan, itu di frontline di peringkat hospital dan juga pegawai-pegawai di Kementerian Kesihatan. Kita ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Moga-moga Allah Ta'ala lah yang membalas akan segala budi dan jasa tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Tak lupa tak lupa je kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para polis, pegawai keselamatan, askar dan juga rela, JPAM dan sebagainya, sukarelawan yang sama-sama menjaga keamanan. Kalau di hospital, menjaga kesihatan. Di luar hospital, menjaga keamanan. Menjaga makan minum kita, bahkan menjaga makan minum kita. Hantar pula barang makanan. Kayaknya saya sampai tak dapat lagi lah. Dan kita tak perlu sangat itu, tuan-tuan dan puan. Fasabrun jamil. Dan tuan-tuan dan perempuan, masa ni lah untuk kita berlatih meninggalkan dosa, maksiat. Duduk kat rumah, berzikir, mengaji Quran, bermunajat kepada Allah SWT. Sama-sama kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekarang ni tempat saya tengah hujan lebat ni. Tengah hujan. Mungkin agaknya kurang sikit suara saya. Alhamdulillah. Sekarang ini rahmat sedang turun dengan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Dengan adanya hujan yang ramai ini akan melegakan kita dan rahmat Allah Ta'ala turun dengan sebanyak-banyaknya kepada kita, mengharapkan supaya COVID-19 ini akan terhenti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini kita sambung nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar ketika mana Abu Zar pergi ke Masjid Nabawi dan melihat Nabi duduk keseorangan, maka dia tanya, apakah pesanan yang sebaik-baiknya? Maka Nabi sebut ada 10 pesanan dia. Semalam kita dah baca pesanan yang pertama. Ada 5 sebab, kan? Ada 5 perkara Nabi pesan.
Hari ini kita pergi yang kedua, iaitu Nabi kata bahawa jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Apa Nabi kata? Maaf tuan-tuan dan puan. Wahai Abu Zar. Nabi kata, wahai Abu Zar, berjaga-jaga dengan sikap bertangguh. Kerana engkau hidup pada hari ini dan bukan hari esok. Nak tangguh apa lagi? Engkau hidup pada hari ini, bukan hari esok. Hari esok belum tentu kita hidup. Hari ini, ni confirm. Jangan bertangguh. Masalah kita nak buat baik, nak mengaji, dengar kuliah, dengar ceramah, dengar tazkirah, beri ceramah, beri tazkirah. Masa ni lah. Jika ada hari esok untuk engkau, Nabi kata, berbuatlah engkau pada hari esok. Kalau hari esok ada, hari esok lah kita buat. Maknanya, perancangan kena ada. Walaupun hari esok kita belum hidup, tetapi perancangan hidup hari esok kena ada. Mesti ada buat. Tapi kerja buat kita hari ni. Kerja buat kita hari ni. Jangan tangguh hari esok. Kalau kita hari esok ada, kita buatlah untuk hari esok. Maknanya tuan-tuan puan, kalau kita ada kerja hari ni, buat hari ni. Nak mengaji, mengaji hari ni. Jangan hari esok lah nak mengaji. Besoklah nak menghafal Quran. Besoklah nak baca Iqra. Besoklah itu. Tak. Itu belum tentu kita ada hari esok. Dan kalau dikatakan kita ada hari esok, belum tentu kita berdapat apa yang kita rancang. Belum tentu. Kita hanya boleh merancang, tapi belum tentu kita boleh melaksanakan perancangan kita. Jadi, kita rancang hari ini, kita buat hari ini. Dan Nabi kata, jika tiada esok bagimu, pasti akan engkau menyesal dengan sepenuh-penuh kekesalan. Kalau hari esok tak ada, mungkin hari esok kita sakit umpama, na'udzubillah. Ada kecemasan umpamanya. Ada kesibukan. Ada halangan. Ada perkara-perkara yang mencegah kita daripada melakukan apa yang kita rancang. Kan? Nabi kata, kamu akan menyesal. Maka sebab itu, buat hari ini. Kenapa? Kerana Nabi kata bahawa peluang yang engkau terlepas pada hari ini. Habis. Menyesal hari ini. Allah, kalau aku buatlah semalam. Macam kita dululah. Macam kita dulu. Dulu macam mana? Kalau aku belajarlah rajin-rajin, aku masuk MRCN dah. Ada. Tapi dah tak ada dah. Dulu kalau aku masuk universiti, kalau aku jadi itu, aku belajar, aku buat itu, aku buat ini, tak jadi gini aku. Gini. Tak jadi gini. Sebab apa? Sebab kita menanggung-nanggung. Cikgu kata baca buku. Hari esok lah. Periksa tak lama dah. Bulan 1. Periksa bulan 10. Lambat lagi. Kita khabar. Cikgu kata tak lama dah. Tapi kita rasa lambat lagi, tangguh. Hari esok baca buku. Hari esok pergi putusan. Hari esok baru kita nak pergi ulang kaji. Hari esok itu, hari sini. Akhirnya, sampai waktu nak periksa, Allahu Akbar. Cepatnya masa berlalu. Dah periksa rupanya. Kan? Itu Nabi kata bahawa engkau akan kesal dan penuh menyesal. Kenapa? Dah terlepas. Jadi tuan-tuan puan, untuk itu, selagi kita hidup ini, kita tak pernah rugi. Maknanya tuan-tuan puan, hak lepas-lepas lah. Hak lepas-lepas. Sekarang kita hari ini, tak nak cerita hak lepas. Jadi hari ini tuan-tuan puan, kalau ada masa, ada kekuatan kita hari ini, masa yang sesuai untuk kita solat. Maksudnya bukan kita tak solat sama ni. Kita solat dengan penuh. Kita faham apakah itu solat. Kan? Kita betul-betul melakukan kebaikan. Kalau dulu kita tak pernah bertanggung-tanggung nak mengaji, hari ni kita mengaji. Kalau dulu kita jarang-jarang berdoa, hari ni kita berdoa. Jadi tuan-tuan puan, kalau dulu kita tangguh nak buat itu, tangguh buat ini, hari ni masanya. Sebab itu tuan-tuan puan, Allah Ta'ala bagi kita peluang. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, maka masih ada peluang untuk kita melakukan kebaikan. Jadi hari ini kita buat kebaikan. Kita buat kebaikan tuan-tuan puan untuk diri kita sendiri. Kalau semua orang baik, semua orang baik, apa jadi? Maka berlakulah kebaikan. Masa sekarang ni bahawa kita kata, kawan je buat baik, orang buat jahat. Tuan-tuan puan, kita buat ni untuk kita, bukan untuk dia. Dia punya hal. Cuma kita jangan biarkan dia buat jahat. Nak sebut bahawa Nabi kata jangan kita tangguh. Nak buat baik, jangan tangguh. Tapi nak buat jahat, kena tangguh. Tak kira lah. Apa saja perkara baik. Tak kira lah. Bersedekah walaupun 5 sen. Nasihat walaupun 1 perkataan. Tolong orang walaupun angkat 1 kilo. Tak kisah. Jangan tangguh.
Tak buat, tak kira lah. Yang penting ada baik, maka kita baik. Tuan-tuan dan puan. Sebab itu hari ni, saya nak khabar hari ni. Ini saya punya hari ni. Hari ni tuan-tuan dan puan, saya pergi belakang rumah tadi. Ya Allah Tuhanku. Belakang rumah saya ada 6 pokok belimbing. Tahu belimbing? Belimbing buluk. Masya Allah, banyaknya tuan-tuan dan puan. Jadi saya pun kutip. Dapatlah berapa kilo, Allah banyak jugalah, Allah tak timbang. Saya kata bahawa ini hak Allah Ta'ala. Ini rezeki Allah Ta'ala. Walaupun belimbing. Takkan kita nak biarkan dia luruh. Saya kata bahawa hari ni hari Jumaat. Maka buatlah kebaikan. Dengan belimbing pun insya-Allah boleh buat kebaikan. Belimbing. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ni ramai orang dapat manfaat belimbing. Nak sebut bahawa walaupun dengan belimbing boleh buat kebaikan. Nak sebut bahawa bukan spesifik kita nak buat kebaikan dengan benda-benda yang besar. Duit ada ratus-ratus ribu, juta-juta baru kita buat baik. Tak. Kita bersedekah. Buat baik ni, contohnya, kita buat baik sampai kaya. Kita buat baik ni, kita bersedekah ni, kita buat sedekah ni, sampai kita kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Kita bersedekah sampai kita kaya. Ni tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu, belimbingnya. Maka saya ada belimbing. Kan? Saya ada belimbing. Belimbing, ya Allah Tuhanku. Masya Allah ya. Nak sebut gitu. Nak sebut gitulah. Maknanya tak kira lah. Janji itu adalah satu kebaikan. Ada peluang buat kebaikan, kita buat kebaikan. Walaupun dengan belimbing. Minta maaf satu rupiah. Bukan nak khabar saya. Bagus tak? Saya nampak belimbing, ya Allah. Saya kata nak bagi siapa lah belimbing. Nak jual masa ni tak laku. Nak bagi korang siapa nak terima. Alhamdulillah tuan-tuan rupiah. Ada juga yang menyahut. Walaupun belimbing ya. Walaupun dengan belimbing. InsyaAllah. Mana boleh tuan-tuan rupiah. Maka Nabi kata bahawa tak kira apa sahaja perkara yang baik, jangan tangguh. Solat di awal waktu, mengaji dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita tak tahu lagi adakah hari esok masih ada peluang untuk kita buat baik. Macam saya kata, saya tengok buah belimbing tadi, hari esok lah saya petik, hari esok lah saya petik. Akhirnya luruh. Akhirnya apa? Akhirnya habis begitu saja. Maka peluang untuk baik itu tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, hari esok belum tentu ada peluang untuk kita buat baik. Maka hari ini ada peluang, maka buatlah kebaikan dengan sebaik-baiknya. Buatlah baik dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana orang hari ini tuan-tuan dan puan, orang baik ni, dia jarang aku jahat tak? Orang baik jarang aku jahat. Tapi orang jahat, suka sangat dengan aku baik. Ni tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini, kita jangan bertangguh untuk buat baik. Wahai Abu Zar, Tuhan kata lagi. Tuhan kata lagi. Nabi kata bawi. Nabi kata lagi. Janganlah bertangguh. Nabi kata bahawa Rasulullah SAW merupakan orang tidak pernah bertangguh. Nabi kata apa? Wahai Abu Zar, apabila engkau bangun pagi, jangan bercakap pada dirimu tentang malam karam lah. Dan pada malamnya tak perlu engkau risau mengenai pagi esok, kerana pasti engkau tidak tahu apa keadaanmu esok. Itu tuan-tuan. Maknanya kalau kita bangun pagi jangan cerita hari malam, kita cerita hari pagi lah. Bila sampai malam tak perlu kita risau pasal pagi esok, belum tentu hak kita. Kita tak tahu lagi hari esok macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah bertangguh buat baik ni, insya-Allah. Jadi kita sama-sama berusaha. Kita sama-sama berusaha melakukan kebaikan, insya-Allah. Barang siapa yang buat kebaikan itu, maka dia boleh baik. Allah Taala kata bahawa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah Ta'ala kata bahawa aku akan tengok, aku akan nilai buat baik itu walaupun sebesar zarah. Jangan bimbang tuan-tuan. Janganlah kita rasa sikit sangat ni. Tak. Allah Ta'ala bukan macam kita. Kita kadang-kadang orang bagi kita satu kebaikan. Kadang-kadang kita buat acuh tak acuh saja. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dah ada. Kadang-kadang sikit, aku banyak. Tak. Allah Ta'ala kira. Allah Ta'ala kira. Itu yang kedua. Maka sebab itu tuan-tuan hari ini kebaikan kita itu boleh dibuat melalui seluruh anggota fizikal kita. Berzikir satu kebaikan, nasihat satu kebaikan, mutalaah satu kebaikan, membaca satu kebaikan. Dan kebaikan itu tak semestinya kita buat baik dengan orang. Pertamanya kita buat baik pada diri kita sendiri. Apa dia? Meninggalkan kemaksiatan, melakukan kebaikan. Ni. Sebab Allah Ta'ala kata bahawa wa may ya'mal misqala dzarratin
Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hak buat jahat pun Allah Taala tengok juga. Bukan hak baik saja. Hak jahat pun Allah Taala kira juga. Baik pun Allah Taala kira, jahat pun Allah Taala kira. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita membiarkan masa yang terluang ini. Kita ambillah masa yang ruang yang terluangnya, yang peluang ni. Kita ambillah masa yang ada ini, peluang dan ruang yang Allah Taala berikan semasa kita PKP ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Berfikir, belajar, membina diri kita melalui berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai kaedah. Tentunya dalam PKP ini, yang paling baik untuk kita adalah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam ingat tak tuan-tuan dan puan? Sebagaimana Allah Taala kata bahawa jangan tunggu tua. Jangan tunggu tua. Kata apa? Masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Dan masa muda inilah yang kita nak melakukan sesuatu perkara yang kita akan memetik pada masa yang akan datang. Ini yang jangan tunggu masa tua. Ini kita tak apalah tua sok kau pergilah. Kadang-kadang dulu yang pernah kita dengar apa? Dulu pernah kita selalu dengar orang sebut bahawa balik umur 55. Ingat tak dulu balik umur 55? Bila nak ke masjid, besok kau pencet, tu 55. Masa tu pencet 55. Kau pencet sok kau pergi ke masjid. Kau pencet sok kau belajar Al-Quran. Kau pencet sok kau itulah, kau pencet. Bimang keadaan tua. Bimang keadaan pencet. Ada orang pencet hari ni meninggal. Ni tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak nak bercakap panjang hari ni, kerana kita sentiasa bertasbih ini sekadar untuk kita yang Allah tak kata wazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri tazkirah. Kerana tazkirah itu beri manfaat kepada orang yang beriman. Ada 7 lagi yang akan kita baca, ataupun 8 lagi berhubung dengan pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui Abu Zar. Nabi pesan ni melalui Abu Zar. Untuk kita sama-sama menghayatinya, memahaminya. Jadi semalam Nabi pesan kepada Abu Zar, gunakan kesempatan masa muda, masa sihat, masa kaya, masa lapang, masa hidup. Dah mati bukan masa untuk kita beramal. Di akhirat bukan masa untuk beramal. Di akhirat masa untuk kita memetik amalan kita. Hasil amalan kita akan kita petik masa kita di akhirat. Di dunia ini adalah masa kita untuk beramal. Sebab itu setengah hukamat kata bahawa bekerjalah kamu seolah-olahnya kamu hidup 1000 tahun. Dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati hari esok. Kamu akan mati hari esok. Jadi tuan-tuan dan puan, mana yang logiknya? Mana logik? Kita mati hari esok ke kita hidup 1000 tahun? Kita mati hari esok ke yang logiknya, yang munasabahnya, ataupun kita hidup 1000 tahun? Mustahil kita hidup 1000 tahun. Mana kita bekerja kuat siang malam untuk kita cari nafkah tu bagi menampung kehidupan kita 1000 tahun. Mustahil. Untuk kita cari harta benda, dengan wang banyak sebagainya, keuntungan sebagainya, kita nak hidup 1000 tahun mustahil. Maka apa yang munasabahnya? Mati hari esok. Hari esok, bila-bila kita boleh mati. Maka sebab itu, sebelum kita mati hari esok ni, maka kita berusahalah beribadat sebanyak-banyaknya. Kerana dengan ibadat inilah akan menyelamatkan selepas kita mati. Harta belum tentu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ini pesanan orang tua kita dulu. Beribadatlah seolah-olah kamu akan mati hari esok. Hari esok kita akan mati tuan-tuan dan puan. Jadi kesempatan kita hidup ni, kita buatlah baik. Kenapa? Kerana Nabi kata bahawa berjaga-jagalah dengan sikap bertangguh, kerana engkau hidup hari ini dan bukan hidup hari esok. Kita hidup hari ini dan bukan kita hidup hari esok. Tetapi perancangan untuk kehidupan hari esok perlu ada. Untuk apa hari esok kita hidup? Kita merancang hari ini untuk hari esok dan terus kita menyambung sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapnya dengan keadaan yang paling baik, iaitu dengan beramal soleh. Allah nak kata bahawa beramal soleh itu merupakan satu amalan yang digalakkan, yang dituntut dan akan dikira oleh Allah SWT untuk kita berdepan dengannya, berjumpa dengannya, insya-Allah bersama-sama kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat itu dulu yang dapat kita bincang pada petang ini, dan insya-Allah
Kita akan berjumpa lagi pada hari esok, iaitu pesanan Nabi yang ketiga kepada Abu Zar, kepada kita melalui Abu Zar, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum kita meninggalkan tanpa menamatkan tazkirah kata kita pada petang ini, sekali lagi saya memperingatkan diri saya ni, tuan-tuan dan puan, supaya jangan lupa solat hajat untuk kita minta selamat daripada COVID-19 ini. Jangan lupa kita berdoa, kita berselawat. Jangan lupa kita memohon kepada Allah SWT. Kita berzikir, jangan lupa kita berzikir. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa kita mengaji Al-Quran. Walaupun satu ayat. Tak kisahlah, yang pentingnya kita mengaji Al-Quran. Kerana Al-Quran ini satu-satunya tuan-tuan dan puan kitab di atas dunia ini, satu-satunya kitab yang kita baca boleh pahala. Sehingga ada orang kata saya gini, orang beritahu saya, Ustaz tadi, kalau kita tak boleh baca Quran banyak, baca sikit. Kalau tak boleh baca sikit, baca juga sikit-sikit. Hak yang kita hafal, Qul Allah pun tak apa. Enak tena pun tak apa yang kita hafal. Kalau tak boleh juga, tengok pun okey. Tengok je. Kalau tak boleh baca Al-Quran, tengok je. Tengok Al-Quran pun boleh pahala tuan-tuan. Tengok Al-Quran. Tengok je. Dengar Al-Quran. InsyaAllah. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Tak boleh baca sikit, baca sikit lagi. Tak boleh baca yang kita tahu, kita baca, kita tahu saja. Dan kalau kita memang tak boleh baca betul, tengok je Al-Quran. Ataupun memang kita boleh baca, tapi kita malas baca. Kita malas baca. Culas sangat baca. Tak apa, hari tu kita malas baca, kita tengok je Al-Quran. InsyaAllah boleh pahala juga. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.